Waalaikumsalam Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Boleh Ustaz kenalkan diri dan bayu data Ustaz. Ustaz belajar bahasa Arab yang kata 7 tahun tadi. Jadi kenapa Ustaz Buat pilih bahasa jalan. Arab, tidak bahasa Inggeris? Ya. Okey, nama saya Masran bin Arsyad. Saya ada kebetulan sambil-sambil orang katakan tulis tentang diri saya sebut faqirun ila rabbih ismuhu masranu zalimun wa mazlumun fi qalbihi ranu ghabiyun an asya'in daiman hayranu lakinnahu yakrahu ma ya'ti minhu khusranu yuhibbus salihin was salihat huwa bihim jiranu alladhi yufariquhu minhum faqat judranu lakinnahu la yuhibbu man qiblatuhu iranu lianna fihim syarrun qadiman ilahuhum niranu liajli arabiyyatihi fakalamuhu za'faranu yu'allimuha fayuhibbuhu niswan wa dhukranu yatakallam. Saya sebut fakir kepada Tuhannya, itulah dia namanya Masran, sayalah. Zalim lagi dizalimi, di dalam hatinya karat. Bodoh dalam banyak perkara dan selalu tercengang. Namun dia tidak suka kepada perkara-perkara yang mendatangkan kerugian. Dia suka kepada orang yang beriman dan dia cuba berjiran. Hanya yang memisahkan dia dengan jirannya dinding. Namun dia tidak suka kepada orang-orang yang kiblatnya Iran, kerana dulu manusia menyembah api, sekarang Syiah. Kerana percakapan bahasa Arabnya, maka percakapannya wangi seperti bunga za'faran. Sukalah kepada cara dia bercakap, lelaki dan perempuan, dan dia akan bercakap sekalipun kepalanya sedang pening, dan dia akan bercakap dengan gaya yang tersendiri seakan-akan dia seorang yang mabuk. Saya pengurusi kepada Persatuan Bicara Bahasa Arab Malaysia, juga pengasas kepada Arab Bicara. Lebih banyak mengajar bahasa Arab lah, samping kuliah-kuliah. Menetap di Sungai Buloh lah, Masya Allah. Dulu pernah belajar di Kelantan, Pondok Pasir Tumbuh 5 tahun, kemudian sambung belajar di Pakistan 8 tahun, 9 tahun. Ustaz kata belajar bahasa Arab ni mudah lah bagi Ustaz kan. Cuma Ustaz kata kita kena tak perlu nahu dahulu lah. Maknanya kita mungkin baca syair macam Ustaz cadang. Syair lain. Jangan syair tu tadi tu sebagai hiburan. Hiburan. Dia tu jangan. Dia macam ni. Bagi saya. Saya kata mudah tadi kalau kena cara lah. Kalau tak, yang orang belajar kata payah tu, memanglah. Kalau buat cara payah, jadi payah atas kita. Namun kalau bagi saya, buat cara mudah seperti mudahnya bahasa-bahasa lain. Hingga akhirnya bahasa lain, contoh bahasa Melayu, anak-anak kita yang kalau kita dah anak ramai, mungkin anak pertama bingunglah macam mana. Tapi anak kedua, ketiga, keempat kita tahu dah. Lambat cepat tapi pasti boleh. Saya katakan kalau dia tidak bisu atau dia tidak ada masalah apa-apa, dia akan boleh bahasa Melayu. Sebab apa? Sebab kita buat cara mudah. Macam mana? Kita cakap sikit-sikit lah dengan dia. Mungkin dia bila mama, papa, okey dah boleh dah, ada suara kita katakan. Nak, umur setahun orang katakan. Dia ada ukurannya, umur setahun berapa perkataan, umur 2 tahun berapa perkataan. So nak makan nasi, itu dah macam 3 tahun tu. Nak makan nasi bersama dengan papa, dengan ibu, itu dah 4 tahun barangkali. Maksudnya apa? Dia bermula dengan sikit. Suka kata Dia macam tu bahasa Arab tu. Kalau kita buat macam tu, mudahlah. So masa ketika nak ataupun uridu, na'am, assalamualaikum, kaifa halu, sabahul khair, masa tu nak nahu mana? Situ yang saya kata tak perlu nahu lagi. Untuk mula-mula, untuk bagi ada perkataan saja. Untuk bagi ada perkataan. Nahu ni apa? Nahu ni dia adalah ilmu yang membincangkan tentang
tanda di akhir perkataan, yang mana dengan tanda itu menentukan keadaan sama ada ia berlaku atau kena, antaranya lah. Itu nahu. Jadi tanda sama ada baris dengan huruf. Kalau baris macam khalaqallahu al-insana. Itulah kalau bernahu. Allah telah cipta makhluk. Sebab apa hu? Sebab dia fa'il. Kenapa al-insana? Kerana dia maf'ulun bih. Fa'il hukumnya rafa', ini hukumnya nasab. Namun dalam dunia bercakap, khalaqa Allah al-insan. Dah boleh faham dah siapa pelaku, siapa kena. Dan kita, kalau kita betul-betul menghayati pada perkataan itu dan kita sebut banyak kali, bukan sekadar khalaqa Allah insan, lepas tu senyap. Kena sebut lagi. Khalaqa Allah al-insan, esok sebut lagi dalam bentuk ayat lain lah. Tapi kena bercakap hari-hari. Dia bukan sekadar tahu, lepas tu diam, lepas tu kita pergi pulun ke nahu nak tahu ni apa baris. Perkataan tak ada. Ayat pun tergagap. Ayat pun kita kata tak sebut lagi. Assalamualaikum pun bagi salam kita lari. Tapi kita duk kerja ke nahu. Itu maksud saya. Jadi buat cara mudah. Pelajaran nahu yang kalau memang di sekolah-sekolah disertakan atau memang ada subjeknya, so ajarlah. Memang tak boleh nak lari sebab benda tu dalam pendidikan tu ahli pendidikan lah fikir. Sebab kalau dah ada, terpaksa hadap lah. Namun bagi kita yang tak terikat dengan silibus mana-mana, kita sendiri yang fikir secara neutral terjadinya macam mana, bahawa ia terjadi dengan sikit-sikit. Sikit-sikit tu, okey, sikit-sikit mudah lah. Cabaran pula, sikit-sikit tu orang kita tak nak. Assalamualaikum saja, mudah. Ataupun, bukan tak nak juga, dia tak mampu sebenarnya, tak Kalau dalam grup, Assalamualaikum guna suara, tak mampu. Akhirnya tulis juga lah. Saya kata, Assalamualaikum. Dia pun jawab, Waalaikumsalam. Dia tulis. Saya kata, guna suara. Dia pun tulis lagi. Suara, tekan kat situ. Minta maaf lah kalau guna suara. Itulah dia. Cabarannya di situ. So, kita jangan kata dia susah, dia payah, dia itu, dia besar, dia kecil, dia kitab itu, dia kitab ni. No. Dia adalah kita nak guna suara atau tidak. So, kalau guna suara, seperti anak-anak atau siapa-siapa, dia mudah sih sebenarnya. Itu maksud saya. Tapi kalau kita tak guna suara, nota, buku-buku seperti saya. Mungkin kerana kelembapan saya atau tidak cerdiknya saya dulu sampai, hafal kitab Nahu. Al-Jurumiyah hafal, itu hafal. Periksa pun dalam 70 orang dapat nombor 3. Okey. Tapi saya tak boleh bahasa Arab. Sebab saya tak bersuara. So, akhirnya dia bukan sebab, subjek ini, dia adalah nahu, dia adalah soraf, dia. Ya, benda-benda tu ada, tapi dia last sekali, dia tersangkut dekat perasaan kita. Di situ yang bagi saya, dalam mengajar bahasa Arab, khusus untuk orang Malaysia, cabarannya adalah diri kita sendiri. Malu maksudnya. Bukan cabaran pada perkataan itu banyak, nota, buku apa, manhaj mana, Arab style mana. Bukan. Dia adalah kita nak bercakap tak bercakap. Nak bercakap, senang cakap lah. Seperti dikatakan, statistik lama lah, fakta lama. 2010, Kementerian Pelajaran kata lemah bahasa Arab 60%. 2010. 2016, 6 tahun kemudian, 82%. 2010, 60%. 2016, 82%. Ini statistik lama lah. Tapi saya nak beritahu ni bahasa Arab dalam keadaan ketika itu, kalau 2010 sehingga sekarang, sekolah banyak, universiti banyak, masjid banyak. Tapi kenapa yang kita kata sekolah makin banyak, orang bagi duit pun semua, tapi bahasa Arab macam tu, makin berhudung. Kajian menunjukkan kerana tak bercakap. Kerana tak bercakap. Kita bercakaplah. Cakaplah. Jomlah bercakap. Tak sanggup. Bila kita pergi sekolah-sekolah, cikgu-cikgu pergi ke Indonesia yang dikatakan di Indonesia bahasa Arab hebat, bahasa Arab hebat. Ya betul, Indonesia bahasa Arab hebat. Memang anak-anak ustaz-ustaz banyak hantar anak ke Indonesia, balik terbukti. Saya pun kalau jumpa pelajar-pelajar orang Indonesia ke Malaysia belajar di Indonesia ke, terbaik bahasa Arab dia. So baguslah maksudnya. Kenapa? Kerana dia bercakap. Guru-guru kita pergi sana tengok, balik, tak boleh buat. Kenapa? Tak boleh bercakap. So, apa yang hebatnya? Sama saja, kita sangkut di sini. So, bukanlah nak cakap yang banyak. Nak cakap yang sikit. Kita oleh kerana sistem ni,
Dia saya cakap ini dia bertemu dengan sistem kita yang lebih kepada nota orientasinya periksa tulis dan kalau tadi yang banyak katakan kami dah belajar ganti nama tu sampai 14 wa hum anta tumantum hafal sehafal-hafalnya tapi tak guna kan, tak praktis, mati. Payah, itu yang jadi payah. Adapun kalau kita guna yang seperti saya kata tadi, sikit-sikit berkembang akhir jadi macam anak tadi lah. Setahun sepatah, 2 tahun 2 patah, 3 tahun 3 patah, 4 tahun 5 patah, atau ada anak-anak yang memang kita dah boleh banyak patah dah, tak padan dengan umur kata. Kalau kita memang layan dia tak padan dengan umur. Ada anak-anak begitu. Ini kerana kita layannya. Itulah dia. Kunci kepada senangnya belajar bahasa Arab adalah cakap guna suara. Itulah yang saya ajak tu. Jomlah belajarlah apa-apa pun, tapi cakaplah guna suara. Itu maksud saya. Saya tertarik dengan Bangla, dengan Rohingya, Myanmar, Cina daripada China. Mereka 3 bulan dah boleh bercakap. Betul. Tak ada adik Itu kelas, bukti lagi. tak ada pergi Itu bukti akademik lagi. Sampai dia kira boleh kan, dipercayai, kira lah dah jadi cashier ke apa kan. Walaupun kalau ikut-ikut betul-betul Malaysia, betul-betul bahasa Malaysia, yang kita kalau nak betul standard lah, dia kena belajar bahasa, tata bahasa tu betul-betul sebab kerja tu melibatkan duit kan. Tapi orang percaya dengan, orang kata orang percayalah duit ni, orang tak buat main-main, tapi ni sampai orang percaya. Awak duduk di cashier Petronas ke, supermarket yang besar-besar macam mana ke, orang bangsa tu lah, Bangla ke Pakistan kan. Sebab apa percaya? Sebab kata dia memang boleh, dia kira tak salah, dia boleh sebut dah itu ini dan boleh bersembang. Kalau ditanya ni mana, tu mana, ni mana, dia boleh jawab. Maknanya dia boleh lah bahasa seketika. Nampak tak? Suara itulah power. Situ yang kita nak cuba. Memang di sini akhirnya saya sebut benda ni, dia bertembung dengan, secara saya buat kesimpulan, dia bertembung dengan diri kita yang Melayu malu. Kita keluar sikit je. Sebenarnya malu tu bagus. Sangat baik. Dia adalah salah tempat. Dia tanda keimanan, dia tanda kebaikan. Kita tak boleh buang. Kita kata buang malu. Nabi pun katakan, idza fatatil hayah isna' ma syi'ta. Nabi kata, kalau kamu dah hilang malu, perasaan malu, buatlah apa saja. Maksudnya tak baiklah kalau dah hilang perasaan malu. Tapi ni dia panggil dalam dunia tu yang saya sebut. Dunia bahasa dia adalah dunia yang tersendiri. Dia bukan dunia kejujuran, dunia yang mesti kita simpan-simpan, kita tak boleh beritahu. Kita makan Maggi tapi kita malu nak sebut makan Maggi. Dalam dunia bercakap, awak makan Maggi, awak cakaplah makan nasi goreng. Tapi bagi ada ayat je, dia adalah dunia ayat. Di sini yang orang kadang-kadang dia malu. Dia tutup diri dia, malu nak beritahu orang lain. Dia sebab nak jujur sangat. Dia bukan dunia kejujuran, dunia apa-apa, dia dunia khayalan saja. Saya nak terangkan benda begitu, dia bertembung dengan sebab bahasa Arab, bahasa agama Islam. Bahasa agama Islam, agama yang benar, agama yang diredai, agama takwa, dia pergi ke situ dah. Nanti dulu. Ini bahasa saja. Itu kalau kita tengok India kan, walaupun dia kerja longkang, potong rumput, tapi cakap orang putih. Walaupun broken kan, orang putih pula. Tak ada dia cakap sekolah. Jadi kenapa kita tak boleh? Saya boleh bahasa Urdu sikit-sikit lah. Sama juga. Cerita dia kita layan je. Nak layan tu. So Alhamdulillah, kebetulan saya dah tahu benda tu. Sebab itulah kalau dalam dunia bahasa, memanglah penampilan saya kalau sekarang ni saya pakai serban, pakai jubah. Tetapi kalau dalam betul-betul kelas bahasa Arab, saya datang dengan penampilan lain. Dan latihannya, ketawa dia lain. Kalau dalam mengajar tafsir, saya kena tafsirkan serius. Saya tak ada boleh-boleh sebarangan, ketawa tak tentu pasal. Saya mesti kena rujuk. Hadis pun begitu. Ketika semayang pun kita tak boleh ketawa, tak tentu pasal. Itu dunia dia. Serius. Okeylah, betul lah tu. Kita cakap Arab, ini cakap Quran, baca Quran, dalam solat. Serius. Sampai menangis-nangis. Betul. Pada tempatnya. Tetapi bila dunia bahasa Arab, di sini orang tak apa nak faham atau orang tak tahu macam mana. Dunia bahasa Arab, lagi kita boleh buat huha-huha, lagi baik. Lagi kita boleh buat ala-ala kedai kopi, terbaik. Lagi kita boleh buat ala-ala keluarga, terbaik. Bahasa pasar lah ya? Bukan pasar. Bahasa tu bahasa yang ori, yang Quran, yang hadis. Tetapi kita hanya cakapkan dalam
konteks atau suasana yang sekadar makan. Cakap yang betul, yang pasal ni mungkin kalau masuk baji, kalau pasal ni mungkin jim jadi ga, qaf jadi a. Kemudian dia ada istilah-istilah yang memang orang tempat tu je pakai. Kalau Mesir punya style. Jordan itu saya pun tak kerti sebab saya tak pernah duduk lama, saya tak pernah pergi Mesir. Berkawan tu pernah lah, tahulah sikit-sikit. Tapi, itu panggil apa, dialek? Oh tu dialek tu lain. Ini yang fushah. Tapi yang ori, yang Quran, yang hadis, tapi kita olahkan dia dengan dalam suasana yang ringan saja. Itulah maksud saya. Satu lagi saya nak tarik perhatian Ustaz lah kan. Budak-budak Melayu sekarang dia tengok iPad, dia pandai cakap orang putih, dia pandai cakap Amerika, dia tengok ni. Jadi mungkin kena macam tu ke Ustaz? Betul. Dia adalah. Walaupun itu salah satulah. Itu salah satu salah satu yang menjadikan cepatlah. Dia ada lagi kalau kita nak lebih kita proaktif dia panggil. Saya ni hanya buka jalannya. Okey, dengannya assalamualaikum, kaifahalu. Bila kita bersuara, kita sendiri akan rasa masya-Allah lah, happy. Tetapi kalau kita ada satu lagi sikap proaktif, kalau dengan saya, sila tanya apa yang nak ni. Saya akan terjemahkan kepada bahasa Arab. Contohnya, Ustaz, macam mana nak cakap sekarang saya sedang menuju ke kenduri kahwin. Contohnya lah. Saya akan cakap, Al-an atawajjahu ila al-majlis ila al-walimah. Contohnya lah. Lepas tu saya pun tulis yang teksnya Arabnya, Melayunya. Supaya dia ni lagi. Kan? Itu dia panggil apa? Proaktif. Sangat digalakkan. Senang saya nak melayan benda gitu. Lagi proaktif. Buka YouTube, buka itu, buka ini. Ini ni ada orang-orang yang tahap tu. Bila dia dah ni, dia sendiri pun nak test bahasa Arab dia tengok YouTube. Ada kartun-kartun atau ceramah-ceramah. Kalau ceramah-ceramah macam Dr. Yusuf Al-Qardawi, bahasa dia mudah. Macam ala-ala Quran. Bahasa dia tu kita macam, Masya Allah. Kalau kartun-kartun pun ada kartun-kartun yang dalam bahasa Arab. Ini sangat membantu. Cepat. Anak-anak. Tapi syarat dia juga sudah ada orang kata sebelum tu dia bercakap, dia dengar, dia ajuk. Dia mesti ajuk. Dia mesti suara. Dia tidak boleh kalau kita kata dengar lepas tu pandai. No. Kalau tak kita hafizlah Quran, kita pasang 24 jam Quran kan. Tak hafiz juga. Sebab dia sendiri kena sebut. Kena turunkan di lidah dia. Letak di lidah dia. Kalau Quran bahasa Arab pun sama. Bahasa Inggeris pun sama. Apa-apa bahasa pun. Konsep dia suara. Suara di sini yang sangkut untuk orang Malaysia. Saya nak besarkan benda ni, saya nak tekankan. Kita di Malaysia ini susah bahasa Arab kerana kita tak cakap. Gurunya tak cakap. Pelajar-pelajar yang tak cakap. Sebab kita nak habiskan silibus yang hanya tadilah. Berat sebenarnya pelajaran. Tapi okeylah, itu kementerian yang dah buat. Tidak ada masa untuk bercakap sebenarnya. Guru-guru pun tak bercakap. So macam mana? Bahasa Arab macam ni. Sekolah memang banyak. Kementerian mak bapak mengharapkan, tapi bahasa Arab macam ni menjunam sebenarnya. Yalah, kalau kita pergi Mekah, Madinah kan, kita pergi Korea, Rom, saya pergi sana kan. Dia orang cakap bahasa Melayu, dia tak masuk sekolah. Kan? Jadi tak boleh kita terbalikkan apa. Betul. Terbalik kan? Bagus istilah Haji, saya suka tu. Kita terbalik kan? Tadilah kalau macam Abaji yang pernah berjalan mana-mana, dia nak bercakap ni gini. Dia ada orang-orang yang bagi saya lah, saya istilahkan dia keturunan pendekar atau keturunan pemberani. Ada orang-orang begitu, dia tak pernah belajar, dia tak, bagi apa pun, kita panggil sekali dia datang. Siapa nak cuba, dia cuba. Dia tak pandai tapi dia ada orang-orang begitu. Tak ramai. Barangkali macam orang macam Abaji ni kan, nak cuba gitu, nak bertanya, tak ramai. So yang ramainya macam mana? Yang ramainya adalah pemalu. Itu kena akui itu. So, kalau di sebuah sekolah ada guru Arab. Sekolah tu pelajarnya 400 orang atau 500 orang. Maka bolehlah bercakap pelajarnya hanya 5 orang atau 10 orang. Saya kata ada yang tak kena. Kalau ada di sekolah itu ada guru Arab daripada mana-mana negara Arab lah, ada 2 orang ke 3 orang. Masya Allah. Satu sekolah ada guru Arab. Pelajarnya hanya 2 orang atau 3 orang atau 4 orang atau 10 orang je. Boleh cakap Arab. Yang lain tak boleh. Ada yang tak kena. Tak kenanya di mana? Tak bercakap. Sepatutnya apa? Dalam 400 orang, 300 orang dalam keadaan guru Arab.
daripada negara Arab. Ada 2 orang, seorang tu kan. Sepatutnya 10 orang yang tak boleh cakap Arab. So macam abang cerita, terbalik. Terbalik tu adalah suasana nak bagi cakap. Kita nak alih tu, dia berat sangat. So berat dia, kalau kita nak meletak fikirkan lagi bagi saya lah, dia adalah tersangkut pada guru-guru sebenarnya. Anak-anak ni kita tak boleh salahkan sebenarnya. Dia ni ikut je. Kalau kita programkan apa-apa pun, dia ikut je. So yang kena banyak muhasabah ni adalah guru-guru. Itu student kita yang belajar kat Arab, Jordan, Syria dekat ni kan Ustaz dah 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Tapi bila balik tu tak confident kan? Ataupun broken Arab Yalah. Itu hakikat. Kalau kita nak dedah benda-benda begini, dia jadi macam aib sangatlah kan. Okeylah, kita tak sebutlah nama-nama universiti tempatan yang dalam jurusan bahasa Arab. Ramai tak boleh. Saya nak sebut pun malu. Tapi bila datang buat praktikal tempat kami, takkan awak dah dalam jurusan bahasa Arab, komunikasi lagi. Bahasa Arab bersembang 4 tahun awak duduk buat apa sana? Soalan kan? Itulah hakikatnya. Tapi kita tak boleh, kalau kita nak lebih-lebih, jadi nak kutuk-kutuk, ini tak selesai pula. Sebab tu saya akhirnya sangat menyeru. Dulu saya banyak buat sajak, buat lagu yang kutuk-kutuk orang kita ni. Sebab saya mungkin frust atau saya pun tak tahu jalan ni macam mana kan. Sekarang ni pun tak adalah jumpa jalan sebenar-benarnya. Tapi saya rasa macam ni lah kot, saya katakan. Buat eksperimen kan? Tapi tetaplah. Kalau nak kutuk orang kita, dia jadi makin bergaduh lagi, dia jadi macam tak selesai lah. Akhirnya jom, saya dengan rendah hati mengajak, jom kita cuba. Sebenarnya kita pun boleh. Anak-anak universiti tu lagi-lagi lah. Banyak perkataan, duduk dalam suasana, tapi dia sibuk dengan kadang-kadang, yelah, time dia sibuk, kadang-kadang nak makan pun tak sempat, makan pun berlari ke mana-mana kan. Dia tengah sibuk lah tu. Tak sempat nak praktis, okey lah. Tetapi please, sehari, dalam keadaan sekarang ni orang kata kan, cubalah cakap. Dia ada satu lagi kata-kata yang kata-kata tak habis sebenarnya. Tak habis. Apa dia? Mungkin Abang Haji pernah dengar. Nak belajar bahasa Arab, kena pergi negara Arab. Kan pernah dengar kan? Kata-kata tu tak habis sebenarnya. Yang habisnya macam ni. Nak belajar bahasa Arab, kena pergi ke negara Arab. Kerana di sana cakap Arab. So dia cakap. 6 bulan? 6 bulan. Kalau dengan kami pernah sebulan je. Sebulan. Nur Farisha baru masuk Islam. Sabah. Bila dia fasih cakap macam tu, kami terkejut. Saya kata, cuba cek balik awak bila awak masuk. Tak sampai sebulan, dalam 28 hari. Hari-hari cakap itu kesannya. Jangan kata-kata 6 bulan. 6 bulan tu lama tu. 6 bulan tu power sangat. Jadi saya nak beritahu, kalau orang kata nak belajar bahasa Arab, kena pergi negara Arab, maka dia pun pergi lah. Tengok orang Arab, makan nasi Arab, dengar lagu Arab. Dia tak cakap. Dia balik macam tu juga. Macam mana dia pergi, macam tu dia balik. Zero. So dia bercakap. So alhamdulillah bila sebut bercakap ni kalau kita dah tahu itu kuncinya, so kita tak boleh pergi negara Arab. Mungkin kerana banyak faktor. Dan kalau nak pergi pun banyak modal. Dengan emosinya, keselamatannya, cuacanya, banyak tu. Kalaulah kita boleh bercakap di Malaysia ini. Dengan dalam grup, dengan dalam kelas-kelas suasana ni, kita bercakap. Bukan nulis-nulis, bukan. Kita bercakap. Sebab itu kunci dia. Banyak benda yang kita save. Sebab tu ada kawan-kawan, anak-anak universiti, anak-anak madrasah yang saya buat program. 3 hari dengan saya, buat program, camp. Keluar masuk hutan, di sekolah, pergi main bola apa semua lah, 3 hari. Dia orang nak cakap lah. Sama camp. Sementara kawan-kawan dia dah 3 bulan duduk di sebuah negara Arab. Kemudian dia orang ni semua duduk dalam grup WhatsApp, dunia kecil sekarang ni. Maka yang dengan saya, beberapa puluh orang tu, dah boleh cakap fasih dah. Bolehlah cakap. Sebuah anak-anak madrasah tu. Kawan-kawan dia yang di negara tu terkejut. Kami yang dah duduk 3 bulan negara Arab ni tak boleh cakap Arab lagi. Iyalah, awak bukan kata 3 bulan. Awak duduk 2 tahun pun kalau macam tu, awak takkan boleh. Saya pun jumpa dengan orang ni duduk Mekah ni 11 tahun. Dengar cakap Arab, dia dengar cakap Arab. Saya pun tak tahu. Tertanya-tanya, dulu dia belajar apa. 11 tahun duduk Mekah. Dia cerita, kita nak cakap tak cakap je. Dia jangan kata aku kena berapa tahun, aku kena berapa tahun. Awak cuba tanya, awak bercakap tak bercakap? Kalau awak bercakap, itulah dia. 3 hari dengan saya. Siang malam 24 jam. Sementara di sana tu dah 3 bulan, terkejut kawan-kawan dia yang di sana. Dia bercakap.
Yang senang-senang lah. Bukan kata maksud saya bila boleh bercakap tu sekali bercakap macam Abu Ubaidah di Palestin muka macam tu. Taklah sampai tahap tu. Ke broken lah itu. Dia cakap sepatah-sepatah lagi. Tapi dia dah ada suara, ada intonasi, boleh sebut. Macam Al-an al-jawh yum. Mungkin fil masa yanzilu al-matar. Wa nahnu insyaAllah nashkurullah ala ayhat. Bolehlah bersembang. Okey, last sekali lah Ustaz bagi tip lah kepada kami ni, sama ada warga emas ke budak-budak. Ya, insyaAllah. Tipsnya saya sangat mengajak lah. Dalam keadaan dunia sekarang ni, banyak mudah sebab kunci dia kan cakap. Kalau memang betul nak, mungkinlah saya sebut nombor telefonnya. Boleh hubungi saya. 019 700 3301. 019 700 3301. 019 77 Salasah 01. 019 700 019 700 700 3301. 3301. Jadi kalau nak tu boleh mesej ke saya kata nak masuk dalam grup. Ataupun kalau di jemaah Masjid Surau yang dah serit barangkali nak belajar bahasa Arab sebab yalah dia buat cara susah kita katakan. Jom try cara senang dengan saya insya-Allah. Dan orang kita pernah dengar orang katakan, alah nak belajar ni bahasa kita belasah saja. So, siapa nak ajar belasah? Salah kan? Pastikan salah. Belasah. Sebab benda tu orang selalu sebut tapi nak jadikan dia satu dalam bersistem sampai ada jadi kata-kata yang selalu diulang-ulang. Dia macam benda tu macam peribadi je. Oh dia tu suka belasah tu. Bukan dia, semua. So dengan saya mudah-mudahkan gitu. Pelajar atau orang pencen, banyaknya orang pencen lah. Pelajar pun okey. Jom kita cuba istilahnya. Dan kita cuba salah kali pertama, kita cuba lagi saya kata 100 kali salah. Sebenarnya tak sampai 100. 5 ke 10 kali salah tak salah dah lah. Tapi nak hadap benda tu dalam suasana yang santai-santai, insya-Allah kita boleh hadap insya-Allah. Tak sedar. So itulah. Saya mengajak semualah. Jom kita cuba belajar bahasa Arab dengan bercakap yang mudah-mudah dulu. Insya-Allah. Okey, terima kasih Ustaz. Itu tadi perbualan ringkas santai bersama Ustaz bagaimana tip untuk belajar bahasa Arab. Dan tuan-tuan akan tengok telefon Ustaz, boleh hubungi Ustaz insya-Allah supaya lebih mudah, lebih pantas, lebih cepat belajar bahasa Arab. Sekian, terima kasih. Syukran. Jumpa lagi. Waalaikumsalam.